Sebenarnya penubuhan Makal Sakti ini saya tidak nafikan mungkin secara umum gitu bagi ahli kelab penyokong PAS yang biasa ni. Mungkin sebahagian mereka, saya tidak ada maklumat, tapi mungkin sebahagian mereka menyertai lah parti itu. Tapi apa yang saya boleh sebut dan saya boleh jamin dari sudut resmi kelab penyokong PAS, maksud saya kepimpinan dia hardcore yang menggerakkan kelab ini, sehingga hari ini kita tidak mendengar lah apa-apa kesan dari segi kepimpinan kelab ini menyertai Makal Sakti atau sebagainya. Walaupun saya tidak nafikan kewujudan Makal Sakti ini, timbul sikit kekeliruan lah di antara kelab penyokong yang mungkin sebelum ini menjadikan kelab sebagai platform mereka untuk menyuarakan apa saja masalah mereka. Tapi untuk pengetahuan, dari sudut konteks organisasi, kita telah memutuskan kepada semua kepimpinan kelab di semua peringkat bahawa ahli kelab ini perlu membuat satu keputusan lah. Kalau mereka nak menyertai selain daripada PAS, hatta nak menyertai keadilan sekalipun, hatta nak menyertai DAP sekalipun, maka dia tidak boleh ada dui keahlian di sini. Mana kalau dia memilih kelab penyokong, dia kena tinggal dari segi penglibatan organisasi dan sebagainya. Jadi saya kira itu antara mekanisme yang kita buat lah untuk tidak jadi kekeliruan dalam wujudnya Makal Sakti ini. Dan setakat ini saya bagi jaminan lah dari sudut kepimpinan kelab yang kita pegang dan aktivis maksud saya, memang belum dengar lagi lah mana-mana daripada kita yang terlibat dengan Makal Sakti. Secara umumnya perubahan Makal Sakti itu adakah mengancam? Saya kira kalau disebut sebagai satu ancaman, ia boleh jadi kalau ahli kita yang menyertainya itu mungkin bersikap musuh dengan kita lah. Tapi kalau dari segi kesuburan demokrasi, saya kira itu perkara biasa. Mana-mana parti yang wujud baru atau dulu, bagi kita itu satu benda yang sihat dari segi demokrasi. Kita bersaing lah, bersaing secara sihat. Secara khusus kalau kita melihat kes Makal Sakti lah, saya kira antara dasar yang cuba ditunjukkan oleh BN sebenarnya ialah mungkin mereka nak memecah belahkan lah parti-parti ni, sebab kita ada MIC, kita ada PPP, kita ada IPF, dan yang Muslimnya kita ada KIMA contohnya. Tapi hingga hari ini semua parti-parti itu ditolak oleh BN, walaupun mereka menyatakan hasrat. Maka ditolak tu mana belum menyertai belum menyertai BN lah. Tapi dari segi tiba-tiba Makal Sakti yang baru sehari dua ditubuhkan, ditawarkan dan kemudian diberi fund yang besar, saya kira itu satu mungkin satu taktik memecahkan masyarakat India supaya BN terus menguasai kelompok India ni lah. Pasti sudah pasti. Sebab itu kita menggesa supaya disegerakan penyerapan kelab penyokong PAS ini menjadi sayap parti. Kerana hari ini saya tidak dapat menyalahkan mereka, kerana organisasi kelab itu sendiri hanya bernaung di bawah Lujnah Perpaduan Nasional, dan mereka tidak ada satu struktur yang berperlembagaan. Jadi mungkin di atas itu ada kelonggaran, dan mereka yang ada hari ini dari sudut kepimpinan dan juga aktivis kelab itu hanya keterikatan mereka itu betul-betul kepada ideologi PAS yang mereka yakin. Tapi dari segi perlembagaan, keterikatan dari sudut undang-undang, memang tidak ada longgar. Jadi sebab itulah atas ini maka kita kena segerakan. Dan Jawatankuasa Teknikal sudah pun siap draft, dan saya harapkan dalam mesyuarat dalam sebulan dua ini draft itu dipersetujui, sehinggalah dengan itu kelab penyokong PAS menjadi satu struktur yang berperlembagaan dalam parti, diiktiraf, ada keahlian. Ini boleh memberikan lebih
control over the members. Kalau tanya secara saya, ada dua isu ni lah. Satu isu perlu diserapkan kelab menjadi dewan atau sayap. Isu itu dari segi jangka panjang sudah tentu banyak akan menyelesaikan berbagai masalah dari sudut organisasi, dari sudut keterikatan dia, kontrol, supervision dan sebagainya. Satu isu lagi guys, pasal Makal Sakti ni bagi saya tidaklah sebesar mana yang dianggapkan ia satu ancaman, kerana kita lebih melihat jangka panjang dan selalunya parti-parti yang ditubuhkan kerana tak setuju, khususnya daripada parti serpihan kaum India ni, mereka tidak dapat kekal lama. Kita tengok PPP apa jadi, berpecah, IPF sudah hampir tidak ada, dan lain-lain. So saya rasa Makal Sakti juga akan menemui jalan yang sama juga. Jadi bagi saya dari sudut jangka panjang, kita tidaklah berasa satu benda yang sehingga menggugat kerja-kerja kita. Kelabnya Kompas dengan pendekatan Pass for All dan dengan usaha penyerapan itu akan meneruskan agenda dia, iaitu memastikan pembelaan semua kaum itu dibuat dalam rangka parti PAS, bukan dalam rangka memisah-misahkan kaum itu mengikut parti masing-masing. Saya kira baguslah, maknanya mereka sudah mulai lihat slogan yang kita lancarkan 2 tahun sudah, tahun 2007, bahawa PAS itu adalah untuk semua, dan mungkin dia melihat kesan kepada slogan itu memberi kesan pada kepelbagaian kaum yang ada. Jadi saya kira Pass for All itu jika ditiru oleh BN dengan tukar BN for All, kita rasa bangga kerana kita punya slogan itu telah dilihat memberi kesan. Cuma dia kena terjemahkan BN for All itu dalam bentuknya yang benar-benar terlaksana macam kita buat lah, bukan hanya dalam bentuk retorik dan sebagainya.